ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita kumpul pada malam ini dan kita berpuasa, ya. Kita solat maghrib secara berjemaah dan akad kita isi masih ada ini selepas maghrib dengan kuliah maghrib sebagaimana biasa ataupun tazkirah lah kita boleh kata, ya, kerana kita tidak sambung kuliah kita telah lalu. Mungkin kita akan sebut perkara yang boleh kita ambil manfaatnya. Boleh jadi ada hubungan kait dengan Ramadan atau puasa Ramadan secara langsung ataupun tidak langsung, ya. Kemudian kita solat insya-Allah, ya. Kemudian kita solat tarawih insya-Allah taala, ya. Dan begitulah rutin kita di sini mungkinlah, ya. Pada bulan Ramadan, daripada hari pertama sampailah ke hari ini, itulah hari yang ke-8. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itulah hari yang ke-8. Jadi kita masih hari ataupun kita masih di peringkat 10 yang pertama yang disebut sebagai Al-Ashrul Awwal, ya, the first 10 days, 10 hari yang pertama, ya, di mana pada hari pertama Ramadan hari itu Allah Ta'ala alam lihat sembahyang berjemaah Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak, of course lah, ya. Subuh adalah peningkatan sedikit, ya. Dan lebih menyeronokkan lagi bila kita lihat pada malam Isyak itu ramailah orang untuk sembahyang tarawih. Dan begitulah pada malam yang kedua, malam yang ketiga, ya, malam yang keempat, ramai lagi, alhamdulillah. Yang kelima sampailah kepada malam tadilah, ya. Kita lihat sudah berlaku penyusutan lah, ya, penyusutan, ya, jemaah kita, ya. Walaupun saya tidaklah solat tarawih pada tempat yang sama setiap malam, ya. Tiada juga, time saya tak ada kuliah tu, saya sembahyang di tempat saya. Tempat saya ada 4 surau, ya, tapi ada 2 surau lah yang saya sering ke sana. Saya tengok ada pengurangan lah, ya. Dan itu trend yang biasa all the year, setiap tahun macam tu lah, ya. 10 yang pertama ni alhamdulillah ramai, tapi bila dah masuk hari yang ke-8, hari yang ke-9, macam tu lagi. Belum lagi kita masuk 10 yang kedua, the second 10 days yang disebut sebagai Al-Ashru Al-Awsat. Al-Ashru Al-Awsat, the middle 10 days ataupun the second 10 days, Al-Ashru Thani, ya. Al-Ashru Al-Awsat atau Al-Ashru Thani. Belum lagi tu. Hari ni 8, esok 9, lusa 10. After that, hari yang ke-11 itu mulalah pengiraan kita untuk 10 hari yang kedua. Saya nak kata yakin tidaklah, tapi saya percaya selama saya sembahyang di masjid dan surau sejak saya umur 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, tak ingat lah, ya, apa yang berlaku. Tapi kita umur 6 tahun, 7 tahun, kita dah ingat lah apa yang kita buat.
Allah Ta'ala alam lah, tuan-tuan umur 2 tahun ingat lagi, saya umur 2 tahun dulu Ustaz, saya buat begini, saya tak pastilah. Tapi yang kita belajar dalam ilmu psikologi pun, normally orang akan ingat 4 or 5 years above, 4 atau 5 tahun ke atas. Before that dia tak akan ingat. Ya. Dan itu hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana budak-budak kecil kan, kalau dia ingat belaka, nanya tuan, kan? Jadi dia tak ingat. Adalah hikmah, ya. Dia ingat umur 4 tahun atau 5 tahun. Itu pun ada benda yang dia tidak ingat pun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi dia betul-betul ingat ialah after dia berumur 7 tahun dia akan ingat. Tapi tidak 100%. Bila dia umur 10 tahun baru dia akan ingat betul-betul sampai dia mati. Dia akan ingat peristiwa-peristiwa yang penting. Sebab tu kita belajar dalam At-Tarbiyatul Islamiyah, the Islamic education, sama dengan apa yang diajar dalam ilmu-ilmu psikologi yang lain. Umur 10 tahun ni kita tak boleh ambil mudah. Sebab tu Islam ajar kan, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Atau kama hadis Tirmizi dan Abi Daud daripada Amru Asy-Syu'aib Abi Ajadihi. Nabi kata bila anak tu umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Suruh dia sembahyang. Al-Imam Abdul Aziz Al-Malibari dalam mukaddimah kitabnya Fathul Mu'in, bukan sembahyang sajalah ya, semua perkara yang bersabit dengan agama. Puasa ajar daripada umur 7 tahun. Baca Quran ajar daripada umur 7 tahun. Adab yang baik ajar daripada umur 7 tahun. Mana umur 7 tahun tu kita kena serius, bukan baru nak ajar. Dia daripada kecil kita ajar dah. Umur 2 tahun, 3 tahun tu bila dia dah boleh bercakap, kita dah start ajar ya. Tapi daripada dia umur 7 tahun kita mesti serius, lebih serius ya. Nabi kata ajar sembahyang bila dia umur 7 tahun. Bila dia umur 10 tahun, kamu boleh pukul. Kalau dia tak buat, boleh pukul, boleh ambil tindakan kepada dia. Dan Nabi kata wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka daripada tempat tidur. Umur 10 tahun ya. Pasal 10 tahun ni dia bukan boleh main-main ya. Dia mesti orang kata apa, diberi perhatian lah sikit ya. Jadi kenalah dengan ilmu psikologi ada ya. Balik pada yang tadi ya. Jadi saya tak beranilah cakap 100%. Tapi setelah kita solat daripada kita kecil sampai kita bersekolah, sampai kita dewasa, sampai kita tua dah saya ni tuan. Rasa dia muda kan, tapi dah kira masuk umur yang dia sebenarnya kalau kita umur 30 kita dah start tua dah. Penuaan bermula daripada umur 30 tahun. Kita daripada kecil kan, setahun lah, naik kita punya pertumbuhan. Human growth dia panggil, naik. Umur 30 dia akan drop balik, drop. Ya. Lepas tu dulu saya masa umur tahun 2001, masa tu saya umur 24 tahun 23 tahun. Saya accident. Teruk jugalah ya. Sebulan tak boleh bangun ya. Rumah tak lumpuh, tapi after that okay, sihat walafiat, hulu gila boleh buat kerja, boleh belajar, very healthy man, mana sihat semua. Masuk umur 30 dah pinggang sakit, belakang sakit, kita punya spinal cord tu dah mula belakang kita ni dah drop. Memang betul lah ya. Tahap kesihatan kita akan merudum bila kita umur 30 tahun. Dia penuaan dah bermula. Sebab itu tua ni bukan umur 50, 60, 30 tu dah tua dah. Kena sedar diri sikit. Ya. Tapi kita tak rasa sebab 30 kita masih okey ya. Tapi kita punya sistem badan kita dah mula drop. Pasal manusia ni kebiasaannya dia umur 60 tahun je. Jadi eloklah tu 30 tahun dia up. Start daripada 31 dia drop sampai 60 tahun. Kalau diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur dia panjang ya. Tapi adalah orang umur 70 tahun, alhamdulillah masih diberi kesihatan yang baik.
Itu satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas, maghbunun, Nabi kata apa tu? Nabi kata isnatan maghbunun fiha kasirun minan nas. Ada dua perkara kita sering lupalah. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan kelapangan masa. Sihat ni kita tak rasa, bila sakit baru kita rasa. Lapang ni kita tak rasa, bila sibuk baru kita rasa. Ada dua nikmat ni yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, balik pada yang tadi. Jadi nak habis dah ya, second. Nak masuk yang kedua. Saya tak berani kata lah ya, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dan saya percaya tuan-tuan pun sama dengan saya, akan berlaku lagi penyusutan demi penyusutan demi penyusutan, ya. Training biasa, ya. Sampailah kita masuk kepada al-ashru al-thalith, dipanggil the last 10 days, the third 10 days, 10 hari yang ketiga ataupun 10 hari yang terakhir, ya. This is the bottom line of Ramadan. Inilah kita panggil masa yang paling penting sekali jika dikaitkan dengan Ramadan. Bukan kata 10 yang pertama tidak penting, penting. Bukan kata 10 yang kedua tidak penting, penting. Tapi 10 yang ketiga adalah lebih penting, lebih utama, lebih baik, lebih afdal. Kita boleh kata macam itu berbanding 10 yang terawal, termasuk 10 yang pertama dan 10 yang kedua. Because this is Islam. Inilah Islam. Ada kalanya Islam mengutamakan benda yang mula-mula, the first thing, itu yang diutamakan. Ada. Nabi sebutlah hadis Muslim dan Bukhari juga daripada Ibnu Umar. Hadis ni tuan-tuan belajar dalam hadis 40 An-Nawawi, hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar. Itulah hadis berkata dengan arkanun Islam, ya, rukun Islam, di mana Nabi SAW bersabda, this is a very important hadis. Hadis ni hadis amat penting sekali, ya. Sebab itu didahulukan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya hadis 40 Nawawi, didahulukan pasal hadis ini amat penting sekali, ya. Dan tak lain tak buka ia hadis yang merujuk kepada rukun Islam. Rukun Islam. Islam ni dia luas, tapi dia ada basic. Dia ada benda yang paling fundamental. Kalau hak 5 ni tak lepas, tak tahulah hak lain. Hak 5 ni kena lepas dulu. Sebab tu Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Rasulullah, aku nak masuk syurga, apa yang aku nak kena buat? Nabi sebut hak 5 ni je, kan? Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dan haji. Nabi tak sebut yang lain, kerana yang lain itu hanya preferable. Hak sunat-sunat tu bukan kata tak penting, penting, tapi tak ada apa. Hak sunat ni tuan-tuan buat dapat pahala, dapat kelebihan daripada Allah. Kalau tak buat tidak berdosa. Memang kita beri penekanan, tapi jangan tekan yang sunat sampai yang wajib, nak jadi yang wajib pula. Tak boleh. Nabi SAW seorang manusia yang amat rajin beribadah kepada Allah, semayang sampai pecah tumitnya. Kerana Nabi ila salla minal laili tawarabat qadamah, kata Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Bukhari, Nabi kalau semayang malam pecah tumitnya, kerana dia banyak qiyam. Nabi qiyam bukan macam kita, kan? Satu rakaat kalau baca satu muka surat dah kira lama. Nabi satu rakaat menjangkau 3 surah, malah lebih. Only in one rakaat. Mana panjanglah qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tarawih ini disebut sebagai qiyam Ramadan. Patutnya satu-satu rakaat, 1 juzuk, 2 juzuk sepatutnya lah. Kerana dia disebut sebagai qiyam Ramadan. Jadi Nabi rajin semayang. Hatta bulan puasa pun Nabi rajin iktikaf. Haji iktikaf Rasulullah ni. Puasa difardukan pada tahun kedua Hijriah. Sampai Nabi wafat, Nabi sempat berpuasa selama 9 tahun. Ya.
9 tahun tu Nabi iktikaf all the year. Saya tak tahu Nabi iktikaf. Tapi ada masanya Nabi meninggalkan iktikaf. Ada masanya Nabi mengawalkan sedikit iktikaf, menunjukkan bahawa benda sunat ni kita boleh buat lebih. Ada waktunya, kata Abu Sa'id dalam Sahih Bukhari, Nabi iktikaf pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan yang pertengahan, masuk 15 Ramadan tu Nabi iktikaf tu. Tak semestinya 10 yang akhir. Habis duduk di masjid tu iktikaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada masa juga Nabi tak iktikaf langsung. Habis tu bila Nabi iktikaf, bulan Syawal Nabi iktikaf. Pasal benda sunnah memang macam tu. Sekali-sekala Nabi akan tinggalkan. Tu nak tunjuk benda ni tidak wajib. Ya? Dan sahabat Nabi pun ikut metod ataupun kaedah yang sama. Benda yang sunnah tak boleh dijadikan wajib ataupun dinampak seumpama dia wajib. Bolehlah kita bagi penekanan dan seumpamanya, tapi tak boleh lah. Kita tak boleh juga kita sampai itu dari sudut kita mengutamakan yang sunnah. Hatta kalau kita buat hak sunnah lebih-lebih, hak wajib kita ala kadar, tak boleh. Dan ini dihurai oleh Qardawi dalam bukunya Fiqhul Ibadah. Antara masalah orang Islam ni ialah bukan kat Malaysia saja, seluruh dunia dia suka mementingkan yang sunnah berbanding yang wajib. Hak fardu dia tak kisah sangat. Main Zuhur tak mari berjemaah contohnya, ya. Asar tak ada hal, orang tak ada juga. Main Maghrib ramai sikit, tak ada buka apa semua kan. Main Isyak juga ada tarawih penuh lah. Subuh mungkin ramai. Tapi sembahyang fardu ni tidak orang kata mendapat sambutan berbanding setengah-setengah sembahyang yang lain, termasuk pada bulan Ramadan. Tarawih orang penuh, tapi sembahyang fardu adalah sikit sembahyang perbezaan, tapi tidak banyak. Ya. Jadi dia kata ini perkara biasa di mana-mana sahaja. Sedangkan yang dituntut oleh Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala sendiri dalam syarak ialah mendahulukan yang wajib berbanding yang tidak wajib. Yang sunnah-sunnah ni topak saja. Ya. Dan kalau kita tak buat yang sunnah pun, dia tidak menjejaskan ibadah wajib yang kita lakukan. Ya. Dia ada dua tuan-tuan, ya. Satu dipanggil sunnah ibadah, satu dipanggil ibadah sunnah. Sunnah ibadah ni kalau kita tak buat, memang dia menjejaskan kesempurnaan ibadah fardu. Ya. Itu sunnah ibadah. Satu lagi dipanggil ibadah sunnah. Ibadah sunnah dia tak menjejaskan apa-apa kerana dia ibadah yang berasingan. Kita sembahyang fardu, qabliyah, ba'diyah langsung tak sembahyang seumur hidup, tidak menjejaskan sembahyang fardu kita sama sekali, kerana dia tidak ada apa-apa connection, melainkan waktu saja. Dia ibadah yang berasingan, ya. Boleh masuk syurga sekadar sembahyang 5 waktu. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW, because hak tu hak fundamental, hak tu hak basic. Ya. Kita puasa Ramadan seumur hidup tak pernah puasa sunat. Puasa Senin tak payah, tak pernah. Puasa Senin Khamis pun tak pernah. That is okay. That is okay. As long as kamu puasa Ramadan sebaik mungkin. Kerana yang ditanya oleh Allah ialah yang wajib. Allah Ta'ala akan tanya, pasal apa awak tak sembahyang Zuhur? Allah Ta'ala tanya. Pasal apa awak tak puasa Ramadan? Allah Ta'ala tanya. Tapi dia tak tanya, pasal apa awak tak sembahyang Maghrib ba'diyah tu? Dia tak akan tanya. Kerana yang ditanya al-mas'ul ialah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Balik pada yang tadi. Ada benda tuan-tuan yang mula-mula tu yang diutamakan. Sehingga kalau tidak ada yang mula-mula, Islam tak pandang yang selainnya. Balik pada hadis yang kedua yang kata, yang ditulis dan dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah, dan dia hadis yang sahih, dimuatkan dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Umar. Kata Nabi, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi man istata'a ilaihi sabila. Nabi kata di Mina Islam itu di atas 5 perkara. Ini paling basic dan fundamental. Kalau 5 tak pas, hak lain tu payah sikit lah, ya.
Satu disebut sebagai asasiyatul Islam, An-Nawawi sebut sebagai madarul Islam, the basic fundamental of Islam. Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Mula-mula Nabi kata syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adalah kamu mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Barulah Nabi sebut wa iqamis solat, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Hak nombor 1 mesti mentauhidkan Allah. Islam lah ya. Kalau tak ada tu, tak guna hak lain. Zaman jahiliah tuan-tuan, ada ramai orang yang baik-baik, yang mereka membantu sesama mereka. Orang miskin dia bagi harta, bagi duit dulu. Dia menghubungkan silaturahim. Dia tak buat onar. Akhlak dia baik. Memanglah sebagai orang Arab jahiliah ni ada yang buat perangai, tapi ada sebagian tidak. Ya. Hatta bila Nabi SAW berdakwah, walaupun dia tidak masuk Islam, dia tidak memusuhi Rasulullah. Nabi buat kerja dia, dia buat kerja dia. Jadi orang yang baik. Tapi sebab dia tidak pernah sekali pun seumur hidup mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, neraka dia. Tak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, because itu benda yang mula-mula sekali, yang paling utama sekali. Sehingga Nabi SAW bila ditanya oleh Aisyah dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an wasala, macam mana hadis itu? Aisyah kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an fil jahiliyah yasilul arham wa yut'imul miskin, hal dzalika nafi'uhu? Wahai Rasulullah, kalau kita lihat zaman jahiliyah dulu, ada orang yang tolong orang, baik dia, very good man. Ibnu Jud'an, dia menghubungkan silaturahim, dia bagi orang miskin makan, dia orang yang baik ya. Dia generous man, rajulun sakhid. Hal nafi'uhu zalika, adakah dia memberi manfaat kepada beliau? Nabi kata la, tidak sama sekali. Innahu lam yakul Allahumma ighfirli khati'ati yaumaddin, kerana sekalipun dia tidak pernah mengaku akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid lah ya, bukan tak mengaku Tuhan. Orang Arab jahiliah memang dia mengaku Allah tu ada, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Dan dia tidak pernah sekalipun berkata kepada Allah, wahai Allah, apakanlah dosaku pada hari kiamat. Sebab tu ulama bincang, selain daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh tak orang tu masuk Islam? Majoriti kata tak boleh lah, mesti syahadat. Tapi sebagian kata boleh masuk Islam dengan sembahyang. Tiba-tiba Acong pergi kat bilik air ambil wudu. Dia belajar YouTube ke apa kan, contohnya. Pergi ambil wudu, masuk surau sembahyang, Allahu Akbar. Islam tak dia? Kalau ikut sebagai ulama, tak Islam lah ya. Tapi majoriti kata dia mesti syahadat. Tapi sebagian kata dia Islam lah, as long as dia buat amalan dalam Islam dia. Ataupun doa, dia tak kata la ilaha illallah, tapi dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, ampunkanlah aku. Kata Al-Baijuri, segelintir ulama kata dia telah muslim dengan perkataan yang sedemikian ya. Kerana dalam doa ada tauhid, memang tak ada la ilaha illallah secara zahirnya, tapi ada tauhid dan juga berasas kepada hadis berkenaan. Ala kulli hal, majoriti masih melihat mesti melafazkannya, dan itulah yang terbaik. Jadi tak ada ambil kira. Nabi SAW bila dihantar sahabat dia keluar daripada Madinah ya, contohnya Muaz bin Jabal, Nabi memberi pesan yang sama, innaka ta'ti qauman hum ahlul kitab. Dalam Sahih Muslim, kamu ni nak pergi kepada ahli kitab. Di Yaman tu banyak ahli kitab. Ahli kitab ni ialah orang Yahudi dan Kristian. Sebagai kata Yahudi dan Kristian yang original,
Makna mereka ni memang daripada susu galur Nabi Yaqub alaihi salam. Dan itu yang standard hatta dalam mazhab Syafi'i, ya. Puaka yang bersabit dengan ahli kitab mesti Yahudi dan Kristian yang original. Orang Islam boleh kahwin dengan ahli kitab wanita, kerana Allah Taala kata wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Tapi dia mesti ahli kitab yang original. Yahudi dan Kristian daripada zuriat Nabi Yaqub. Kita boleh makan sembelihan ahli kitab. Ya, ta'amukum hailul lakum. Ta'amukum hailul lahum wa ta'amuhum hailul lakum. Allah Taala kata makanan kamu halal buat mereka, makanan mereka buat halal bagi kamu. Juga merujuk kepada makanan-makanan ahli kitab yang original. Dia daripada zuriat Nabi Yaqub, ya. Majoriti kata macam itulah, tapi sebagai kata tidak. Ya. Yahudi dan Kristian yang baru pun juga termasuk dalam konteks ahlul kitab, macam Qardawi kan. Dia kata as long as dia Yahudi, as long as dia Kristian, dia adalah ahlul kitab. Walaupun dia baru masuk Kristian, walaupun dia baru masuk Yahudi. Orang Melayu masuk Kristian contohnya, dia boleh termasuk dalam klasifikasi ahli kitab. Azan tak? Belum kita punya. Jadi Nabi kata kepada Muaz. Muaz ni sahabat yang besar lah tuan-tuan. Ya? Bila Nabi nak hantar dia ke Yaman, dia agak bersedih. Dan diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, dia sedih. Ialah nak meninggalkan Rasulullah SAW. Bukan pergi kampung sebelah. Kan? Bukan pergi daerah sebelah. Kalau kampung sebelah boleh juga seminggu sekali jumpa Rasulullah, hari-hari pun boleh. Ini pergi Yaman, hundreds of kilometers, thousands kot, kan? Jauh lah. Alah sedih dia. Nabi kata padanya, aulabi al-muttaqun min aina makanu wahai subakan. Nabi kata jangan sedih. Orang yang paling dekat denganku ialah orang yang bertakwa. Ya? Walaupun kau duduk di Yaman, macam jauh lah, tapi as long as kau bertakwa kepada Allah, kau dekat dengan aku. Nabi nak bagi dia nak bagi dia tak sedih lah, ya. Orang yang paling dekat denganku ialah orang yang bertakwa. Dari mana mereka datang, tak kisahlah. Depa orang yang jauh ke, depa orang yang dekat ke, depa keluarga Nabi ke, depa bukan keluarga Nabi ke, as long as dia bertakwa, dia dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Wa aina makanu, dan juga di mana saja mereka berada. Tak kisahlah dia duduk jauh ke, dia duduk mana-mana ke, as long as dia bertakwa, dia adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Gembiralah dia, maka dia pun pergi. Tapi sebelum dia pergi, Nabi memberi banyak pesanan kepada dia. Ada 3 pesanan sekurang-kurang. Ya. Dalam bab zikir ada, Nabi ajar dia zikir mesti nak pergi tu kan. Ya. Dia nak pergi Yaman, Nabi ajar dia apa yang perlu dibaca. Masuk dalam zikir ketika musafir. Ya. Antara Nabi beritahu dia juga ialah apa yang kamu buat bila kamu nak pergi. Bila kamu pergi ke sana, apa yang kamu nak buat. Nabi kata faltakun awwalu ma tad'uhum ilaihim syahadata alla ilaha illallah. Kamu ni nak pergi jumpa ahlu kitab, maka perkara pertama yang kamu perlu buat ialah mengajak mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu fa in ata'u li zalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihimus salat. Kalau mereka dah cakap yang tu, baru kamu ajar sembahyang, baru kamu ajar zakat dan seumpama. Ya? Tapi hak tu dulu. Kerana tidak sahih suatu keislaman seseorang mereka dia mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan juga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada hak penting mula-mula. Pas waktu baru paslah hak lain. Ya. Tapi ada benda hak last tu penting. Macam Ramadan. Ha? Jadi saya rasa kita boleh berhenti setakat itu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat porsi yang baik dan dapat meneruskan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dan malam-malam yang kesunya sampailah pada malam yang akhir Ramadan nanti, insya-Allah taala. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah surah An-Nas. Subhanallah.